ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Hijrah Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru. Begitu juga yang saya hormati Tuan Imam kita, Tuan Muadzin, para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, nenek mamak, para asatidzah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang mungkin saya tak sebutkan satu persatu namanya. Dan begitu juga yang saya hormati dan saya sayangi semua para santri yang semoga menjadi manusia berguna di masa yang akan datang. Dan juga yang saya hormati tim Asil TV dan seluruh para penonton Asil TV dimanapun berada. Sama ada dalam negara Indonesia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain tempat yang mungkin saya juga tak sebutkan satu persatu namanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini dan menyaksikan rancangan ini sentiasa mendapat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Malam ini Allah masih berikan kita kesihatan. Malam ini Allah masih berikan kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Kemudian menunggu datangnya Isya, kita duduk dalam majlis ilmu. Ketahuilah jemaah, ada jutaan manusia yang pada saat ini mereka berada di alam barzakh dan berharap untuk buat amal saleh yang seperti kita buat pada masa ini. Disebutkan oleh Allah dalam surah dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apabila datang kepada mereka kematian. Dengar. Kalau datang kematian, maka orang yang mati itu akan merayu kepada Allah, Rabbir ji'un, kembalikanlah aku ke atas muka bumi ya Allah. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga aku boleh buat amal saleh yang pernah aku tinggalkan selama ini. Selama ini aku sia-siakan, baru aku tahu ternyata amal saleh itu sangat penting untukku pada masa ini. Tapi kata Allah, kalla, tak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang hanya dia sebut saja. Tapi wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada dinding yang menghalang mereka antara alam barzakh dengan alam dunia, sehingga mereka takkan boleh berpatah balik, melainkan mereka hanya terus menuju alam akhirat. Alhamdulillah, Allah masih bagi peluang kepada kita untuk ibadah pada malam ini. Memohonlah kepada Allah, mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah hingga ke akhir hayat, dan mudah-mudahan Allah terima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita kembali sambung kajian kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu kitab kumpulan hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan pada malam ini kita akan bacakan satu hadis. Dan setiap hadis ada satu cerita, ada satu pengajaran. Atau boleh ada beberapa pengajaran di dalamnya. Oleh sebab itu, kita bagi tajuk kajian kita malam ini, tujuannya supaya kita tahu ke mana hadis yang akan kita kongsikan malam ini.
Tajuk kita adalah dapat didengar. Apa dia? Dapat didengar. Sekarang saya nak tanya pada jemaah. Allah bagi pendengaran kepada kita. Ini nikmat ke tak nikmat? Nikmat tak kalau kita punya pendengaran? Nikmat. Kita rasa sekarang biasa ya. Ketahuilah, ramai orang sekarang yang berharap boleh mendengar. Orang pekak, tahu orang pekak, tak boleh dengar. Mereka siap bayar berapapun demi boleh mendengar semua. Sebab orang kalau pekak, biasanya dia akan lari ke mulut. Hingga dia bisu. Biasanya macam tu. Bisu dengan pekak. Bisu dengan pekak itu satu line. Bisu dengan pekak. Jadi pendengaran merupakan suatu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, inna sam'a wal basara wal fuada, apa lagi? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan disoal. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada malam ini tentang dapat didengar. Apa sebenarnya yang dapat didengar? Apa yang sebenarnya dapat didengar? Sebenarnya ini adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Isteri Nabi SAW. Dia ceritanya macam ni. Aisyah berkata, hadis Aisyah qalat, dakhalat alayya ajuzan min ujuzi Yahudil Madinah. Jadi pada satu masa, ada dua orang nenek-nenek. Ada dua orang nenek-nenek yang mana ia keturunan Yahudi Madinah. Ada keturunan Yahudi Madinah. Datang jumpa siapa? Jumpa Aisyah. Faqalata li, maka kedua nenek itu bercakap kepadaku. Kepada siapa tadi? Kepada Aisyah. Inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Sesungguhnya ahli kubur, mereka diazab di kubur mereka. Sesungguhnya ahli kubur diazab di kubur mereka. Ni yang cakap siapa ni? Siapa yang cakap tadi? Nenek. Nenek siapa? Nenek Yahudi. Nenek bangsa Yahudi. Nenek Yahudi, okey. Ada penghuni kubur diazab. Kata orang Yahudi. Soalannya, cakap Yahudi ni betul ke salah? Betul? Betul? Okey. Apa kata Aisyah? Walam un'im an usaddiqahuma. Aku tak membenarkan cakap mereka berdua. Kan orang dalam kubur ada yang diazab kan? Tapi kata Aisyah, aku tak percaya dengan ucapan kalian berdua. Fakharajata, dan akhirnya yang kedua orang ni, kedua nenek Yahudi ni pergi keluar. Keluarlah. Wa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultulah. Tak lama selepas tu datanglah Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW, datang Nabi SAW, faqultulah, aku tanya, aku cakap dengan dia, ya Rasulullah, inna ajuzain wa dzakartulah. Ada dua nenek tadi, diceritakanlah nenek tadi dia kata ada orang yang diazab dalam kubur. Aku ceritakan bla-bla semuanya. Apa kata Nabi SAW? Sadaqata. Dua orang nenek itu adalah betul. Innahum yu'adzabuna azaban
tasma'uhul bahaim kulluha. Sesungguhnya orang yang ada di dalam kubur, apabila dia tak beriman dan beramal soleh, mereka akan diazab. Yang didengar azab itu oleh semua binatang-binatang. Maknanya setiap binatang mendengar apa? Teriakan orang yang diazab dalam kubur. Fama ra'aitu ba'du fi salatin illa ta'awadha min azabil qabr. Maka selepas itu aku tengok Nabi SAW sentiasa beristi'adah. Meminta pertolongan kepada Allah. Meminta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nih. Habis hadisnya dalam satu hadis. Cuma tadi orang nenek Yahudi, dia kata apa tadi? Nenek Yahudi mengatakan, kalau seandainya apa? Hah? Halo? Orang yang dalam kubur diazab dalam kubur. Tapi Aisyah tak percaya. Lah, kenapa Aisyah tak percaya dengan azab kubur? Mak percaya tak dengan azab kubur? Percaya. Tapi kenapa Aisyah tak percaya dengan azab kubur? Hah? Apa? Kenapa Aisyah tak percaya kata orang Yahudi tadi kalau ada orang diazab dalam kubur? Karena berita daripada Yahudi. Karena berita daripada Yahudi. Nampaknya betul kan? Pertama, kerana memang berita itu datang daripada Yahudi. Kerana Yahudi ini cakap je besar. Tapi ucapan dia belum tentu betul. Dia lain dicakap, lain tindakan dia. Lain cakap dia, lain tindakan dia. Itu sebabnya kalau ada orang bawa berita daripada ahlul kitab, kata Nabi SAW, la tusaddiqu ahlul kitab, la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ucapan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, wala tukadzibuhum. Tapi jangan kalian dustakan juga. Faqulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Tapi cukup ucapkan kami ini beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Itu sebabnya ada kisah-kisah Israiliyat. Ada kisah dari Yahudi yang disebut dengan kisah Israiliyat. Itu banyak sangat dalam kitab-kitab tafsir. Sebahagian mufassir, dia ceritakan kisah Israiliyat lalu dituliskan. Ini adalah kisah Israiliyat. Sebahagian ahli mufassir tak. Dia sebut je kisah Israiliyat tapi dia tak tuliskan kalau itu adalah kisah Israiliyat. Sehingga segelintir orang percaya kalau itu adalah berita betul. Dia kalau orang belajar, kalau buat disertasi disertasi doktor tu, nanti ada sebut manhajul mufassirin. Manhaj, method para mufassir dalam membuat kitab tafsirnya. Kadang-kadang sebagian ahli tafsir, yang mufassir ni dia tulis dia kisahnya tanpa disebut. Ini hadisnya sahih atau hadisnya dhaif. Ini hadisnya maudhu', tak disebut. Ini Israiliyat atau kisah yang betul. Dia tak sebut. Namun ada juga kitab-kitab tafsir yang memang disebut secara detail. Ini hadisnya sahih, dhaif, maudhu' ataupun kisah ini Israiliyat disebut. Oleh sebab itu, seseorang kalau belajar tafsir, walaupun beli buku tafsir, kan ada buku tafsir kan? Sekarang dah ada dah macam-macam tafsir. Dah ada terjemah dalam bahasa Indonesia, saya tengok. Ya kan? Macam-macam tafsir ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Kita baca seorang, boleh sesat kita jemaah. Boleh sesat kita. Tahu apa sebab? Kerana tak semua mufassir menerangkan tentang kisah Israiliyat. Itu yang perlunya berguru ketika belajar tafsir. Tak boleh kita, kan bahasa Indonesia boleh je aku baca seorang-seorang, tak boleh. Tetap juga kita akan tersesat. Kerana kita rasa bahawa semua yang ada dalam kitab tersebut, semuanya betul. Padahal mufassir menuliskan adalah ada kisah-kisah Israiliyat. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah. Itu pertama. Yang menyampaikan adalah orang Yahudi. Yang kedua, kenapa Aisyah tak percaya dengan cakap Yahudi? Kerana pada masa tu wahyu belum turun kepada Nabi SAW tentang azab kubur. Boleh faham tak?
yang hanya ada azab hari kiamat. Yang hanya ada azab hari kiamat, kiamat itu saja. Mula daripada hari dibangkitkan, Yaumul Mahsyar, kemudian sirat, kemudian nanti azab neraka, dan semuanya azab-azab itu semuanya hanya di hari kiamat. Azab kubur tak dapat lagi, tak dapat berita. Jadi ceritanya macam ni jemaah. Dua nenek ni, dia selalu, Yahudi ni selalu datang jumpa Aisyah. Dan kalau jumpa Aisyah, dan dia ni suka minta tolong dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah tolong dia. Padahal Yahudi ni jemaah. Aisyah tolong nenek ni. Setiap nenek ini, nenek ini ditolong, maka dia doakan Aisyah dengan, semoga Allah jauhkan engkau daripada azab kubur. Faham tak Ustaz? Semoga Allah jauhkan engkau daripada azab kubur. Aisyah radhiyallahu anha mendustakan ucapan nenek ni. Mana betul tu? Mana ada azab selepas mati? Nanti je hanya ada azab di mana? Di akhirat. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika itu sebab dia belum dapat wahyu, dia pun menafikan apa cakap nenek tadi. Menafikan apa cakap nenek tadi. Dan pada suatu masa, Nabi SAW ketika itu berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika berkumpul dengan para sahabatnya, lalu datang wahyu kepada Nabi bahawa ada azab kubur. Lalu Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat, berlindunglah kalian daripada azab kubur. Nabi cepat datang ke rumah Aisyah. Dia teringat dahulu, dia menafikan adanya azab kubur. Sebab apa? Sebab belum turun wahyu. Kemudian, kebetulan Nabi SAW sampai di rumah Aisyah. Dua nenek tadi tu, masih ada di sana. Dia akan selalu datang, pergi datang. Boleh faham tak? Kebetulan pada masa tu, nenek tu ada di sana. Dan nenek tu ditolong lagi oleh Aisyah. Selepas ditolong oleh Aisyah, dia mendoakan balik Aisyah, semoga Allah jauhkan engkau daripada azab kubur. Akhirnya Aisyah pun tetap mendustakan. Sebab dia tak tahu lagi. Akhirnya disampaikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kau dengar cakap tadi, nenek tadi? Mengada-ngada je dia. Dia katakan nanti ada azab kubur selepas mati ni. Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Sadaqata. Yang diucapkan nenek itu adalah betul. Maka selepas itu, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas di akhir solatnya. Di akhir solatnya, Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berselindung kepadamu daripada azab kubur. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, yang pertama pengajaran di sini, dalam masalah akidah, kita tak boleh gunakan akal kita untuk fikirkan ia. So dalam masalah akidah tak ada ijtihad ulama. Masalah akidah hanya ada dua je daripada Al-Quran dan hadis sahih. Kalau tak ada, semuanya ditolak. Oleh sebab itu tak boleh ada orang bercerita tentang masalah yang gaib, kemudian dia cerita ikut suka hati dia, atau yang kita kenal dengan cocokologi. Ya, namanya geng sini pula sebut cocokologi. Saya tak tahu apa. Di sini pula saya tahu istilah tu cocokologi. Tahu cocokologi? Dicocok-cocokkan kata orang. Bukan dicucuk-cucuk. Apa? Diselarikan. Tengok di Saudi Arabia sekarang dah turun salji. Ini menandakan hari kiamat. Ini tanda. Nampak je apa namanya? Nampak je awan-awan tebal-tebal hitam di sini ni. Ni ada kabut. Ini tandakan ini akan datang dukhan ini. Orang boleh percaya. Ini namanya Ustaz akhir zaman kata orang. Istilahnya orang kata Ustaz akhir zaman. Percaya pula orang tu kena tipu. Tak kicau di Nantarang.
Jemaah, dalam masalah yang gaib, kita tak boleh cerita lebih. Yang Allah sebutkan apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi apa? Ahada. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan Allah tak zahirkan, Allah tak tampakkan yang gaib kepada sesiapa pun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang yang Allah redai daripada golongan rasul. Dan Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah yang gaib, Allah kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi SAW bahawa wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah lah anak kunci masalah yang gaib. Maknanya kita ni tak tahu masalah yang gaib. So jangan mengada-ngada dalam hidup ni. Oh, esok nanti akan berlaku ini, esok akan berlaku ini. Jangan. Kalau ditanya masalah akidah, ditanya masalah-masalah yang gaib, jangan sok tahu. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil daripada hadis sahih, baru boleh terima. Kalau tak ada, cukup. Diam. Jangan banyak komen. Sampai hari ini segelintir orang dah mula banyak komen-komen. Banyak komen, macam-macam komen yang dia tentang hari-hari hujung-hujung. Bahkan ada pula segelintir para tuan guru yang buat komen apa? Ketika datang COVID. Di Pekanbaru ada COVID? Ada? Ada ya? Di COVID tahun berapa COVID? 2020. Nama je 2019. Tapi adanya 2020. Biasalah postpone 1 tahun. Kan kita kan selalu delay kan. Pesawat pun, kapal terbang pun selalu delay. Biasalah COVID pun delay juga. 2019 tapi delaynya sampai 2020. Betul tak? Delay setahun, 2 tahun sampai 2023. Ya kan? 2022 tu dah okey sikit lah. Ya kan? Maka ketika itu apa cerita orang? Bahawa ramainya manusia yang dah mati tiba pagi sihat, tengah hari sakit, terus mati mengejut gitu je. Dan itu ramai meninggal. Ini menandakan akan dekatnya hari kiamat. Orang dah pada takut dah. Sampai-sampai ada orang yang tak tahu ini COVID ni sampai bila, ada yang buat isu nanti mungkin sampai hari kiamat dan akan ada akan ada gempa besar, lepas tu akan kiamat terus. Sampai-sampai ada orang takut apa? Dijual rumah, dijual kedai, dijual kereta dia harga murah daripada sebelum datang hari kiamat. Selepas 1 tahun normal, rugi dia. Alah, jual barang cantik dengan jual harga murah. Yang beli bertuah aku dapat barang murah. Okey jemaah. Saya pernah ditanya sama jemaah. Ustaz, ini masa COVID tu. Ustaz, dengan azab dengan COVID ini menandakan akan datangnya menjelang hari kiamat. Betul ke Ustaz? Kejap lagi akan datang hari kiamat. Apa saya jawab dengan relax, tahu apa? Lama lagi. Tahu dari mana Ustaz lama? Ya Nabi cakap. Sebab Nabi kata apa? Nanti menjelang hari kiamat tak ada seorang pun miskin. Sampai-sampai ada seorang penggembala bawa gerobok. Isinya semuanya emas. Berpusing satu negeri nak bagi-bagi emas. Dia balik emas masih tetap tak rusak sikit pun. Maksudnya tak ada orang terima. Kata, bro, kau nak emas ke? Emas buat kecil-kecil, seketul-ketul besar. Nak emas? Takkan rumah tu banyak emas aku. Kau nak juga? Ambil lah. Ambil sendiri. Sampai macam tu je mah. Pergi ke rumah kedua. Macam tu juga. Pergi ke rumah ketiga, keempat, kelima. Sampai pusing. Rumah tengok. Ternyata emasnya tak rosak-rosak. Nanti menjelang hari kiamat macam tu semua manusia. Seronok tak jadi orang kaya? Semuanya kaya je mah. Semua kaya. Zaman sekarang ada tak orang miskin? Banyak kan? Bukan banyak lagi, banyak. Ya kan? Banyak. Menandakan hari kiamat masihlah lama lagi. Itu
yang orang kaya tu, kaya semuanya tu, yang kaya semua tu, itu bukan tanda apa asyratus saah yang kubra tu bukan. Tanda-tanda hari kiamat besar bukan. Tanda kiamat kecil lagi. Itu pun masih jauh. Orang miskin masa banyak lagi. Menandakan hari kiamat yang besar masihlah lama. Cuma hari kiamat yang kecil itu yang kiamat kecil yang kita tak tahu. Seronok tak kalau semua manusia kaya? Tak ada pencuri lagi. Tak ada orang corruption pembunuh tak ada lagi. Kan orang berbunuh-bunuhan, orang mencuri. Sebab apa ni? Sebab duit kan? Sekarang bukan dibagi, ambil. Duit tu banyak di belakang, ambil sendiri. Seronok tak? Mungkin orang kata, Masya Allah, seronoknya masa tu tak ada lagi jenayat, tak ada pencuri, tak ada. Tapi hidup tak stable. Bayangkan jemaah, ketika di rumah beras habis. Nak makan, pergi ke kedai beras. Orang tu tak jual lagi, tutup. Call dia. Bro, kau tak jual apa? Kau tak jual beras lagi. Apa kau jual beras lagi? Emas banyak di rumah belakang. Tutup. Okey. Carilah terus direct ke petani. Petani, kau tak tanam padi lagi. Malah nak pada panas. Penat aku panas tanam padi. Emas duit aku banyak lagi sampai mati aku tak habis. Semua apa yang kita perlukan tak ada. Sebab apa? Sebab orang dah kaya. Peniaga tak ada, ini tak ada, semua tak ada. Sampai-sampai ustaz pun juga tak ada. Ustaz tak mengajar lagi ustaz. Malah aku. Mengapa malas? Aku dah kaya dah. Aku dah kaya dah. Kalau ngajar di sana berapa juta dapatnya. Ya kan? Akhirnya itulah. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti di hari ternyata Nabi SAW tak berani menyampaikan, termasuk juga para sahabat. Mereka tak akan percaya dengan tentang masalah yang gaib yang disampaikan oleh sesiapa pun. Sampai datang wahyu. Dah sampai datang wahyu, barulah mereka percaya. Sementara Nabi dah dapat wahyu, baru Nabi sampaikan betul apa yang disampaikan dia. Selepas itu Nabi SAW kata Aisyah, aku sentiasa melihat Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berselindung kepadamu daripada azab kubur. Bila dia ni? Bila Nabi SAW baca ni? Nabi baca di akhir tahiyat. Halo? Bila baca? Akhir tahiyat. Sebelum qabla salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Wa fitnatil mahya. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berselindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Kemudian aku berselindung kepadamu daripada fitnah dajjal. Aku berselindung kepadamu daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Apa maksud fitnah hidup? Apa-apa sahaja godaan di dunia ini yang boleh menyebabkan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian wa fitnatil mamat. Siapa si Mamat sini? Kalau ada nama kan, ada orang nama cantik Ahmad, panggilan Mamat. Nama Ahmad, panggilan Mamat. Mamat apa maksudnya? Mati. Jadi panggil orang, Mamat, mati, gitu dia. Jadi, fitnah kematian. Apa fitnah kematian? Mula daripada sakaratul maut dan seterusnya juga dalam kubur. Kemudian wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Aku berselindung kepadamu ya Allah daripada berbuat dosa dan juga maghram, daripada berhutang. Akhirnya faqala lahu qail, bertanyalah salah seorang, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram. Ya Rasulullah, kau banyak sangat berdoa minta apa? Berselindung daripada hutang.
Maka Nabi SAW menjawab, inna rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ad fa akhlaf. Orang kalau berhutang ni, maka kalau dia bercakap, dia suka dusta. Kalau dia berjanji, dia suka ingkar. Contoh, seorang kalau suka hobi berhutang jemaah, kemudian patutnya jatuh tempoh hari ini untuk bayar hutang. Akhirnya ditanyalah, ditagihlah. Bro, kau ada kat mana? Aku sekarang ada di outstation, aku di luar kota. Padahal dia di dalam. Sebab apa? Sebab takut ditagih. Kebetulan, di tengah jalan, jumpa orang-orang yang minjamkan tu. Katanya dah sampai outstation. Terus sekarang sampai, baru sampai. Nipu nampak. Bila kau nak bayar hutang tu? Esok. Janji esok. Datang esok, Pak Akhlaf. Dia akan ingkar. Itulah orang yang hobi berhutang, maka dia mempunyai dua peluang menjadi orang munafik. Bercakap dusta dan kalau berjanji dia ingkar. Pergilah luan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid
Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah taala pekerjaan pengecoran roof. Untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah, dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa taala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua binatang mendengar azab orang yang di dalam kubur. Tapi sebab binatang ini, mereka ini tak ada akal. Tak ada akal. Jadi mereka tak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tak insaf, biasa je. Jadi kalau dengar orang kena azab, gini, biasa. Terus dia buat kerja. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim. Apabila jenazah diletakkan di atas bahu para lelaki. Maksudnya apa tu? Zaman dahulu kan jenazah kan macam ni kan, dibawa pakai apa nama? Tandu. Ni ada kes ni. Tengah solat jenazah, ternyata jenazah tu goyang-goyang. Goyang-goyang. Masa goyang-goyang ternyata apa? Ada kucing di dalamnya. Tapi orang dah pada lari dahulu. Selepas dia tengok ternyata ada kucing, masuk anak kucing dalamnya. Tapi orang dah takut dulu dah. Orang dah takut dulu. Bayangkan kalau seandainya jenazah itu teriak. Dan teriak itu didengar oleh semua dan kita juga mendengarnya. Maka patutlah kita akan sa'ik. Akan pingsan.
Begitu dahsyatnya jeritan siapa tadi? Jeritan orang-orang yang berada di alam kubur. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala rahasiakan itu semua kepada kita. Mungkin segelintir kita kata, andaikan kita boleh mendengarkannya sehingga kita boleh bertaubat, kan gitu. Andaikan Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan jeritan orang-orang di dalam kubur, maka hari ini kita tak akan makan, jemaah. Hari ini kita tak akan kerja. Hari ini orang tak akan buat apa-apa urusan dunia. Mereka hanya fokus untuk ibadah. Maka dunia ni yang Allah ciptakan untuk manusia, untuk ins, maka dia akan berterabur. Tak ada orang yang mengurus lagi. Semua orang nafsi-nafsi. Isteri nafsi-nafsi, suami nafsi-nafsi, anak pun nafsi-nafsi. Tak ada lagi nak kerja. Kau tak kerja, buat apa aku kerja? Itu azab kubur tu, bahaya dah tu. Ya kan? Suami macam tu, isteri macam tu, bos macam tu. Akhirnya negara ini takkan ada pemimpin. Presiden takkan ada, gubernur tak ada, bupati tak ada, semua takkan ada. Sebab apa? Risau dan bimbang dia mendengar jeritan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi nasib baiklah Allah tak dengarkan. Allah tak memperdengarkan. Nasib baik Allah rahasiakan. Supaya apa? Supaya kita boleh jalani hidup ini dengan baik. Tapi kita hanya perlu iman. Kerana apa? Kerana itu pasti akan datang. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang saya katakan tadi, bahawa ternyata teriakan jenazah di dalam kubur itu didengar oleh semua makhluk Allah. Jenazah yang macam mana? Bukan hanya jenazah yang masih tubuh badannya masih ada. Hatta jenazah-jenazah yang mana orang diazab dalam kubur dan jenazahnya dah habis. Jasadnya dah habis. Tapi teriakannya tetap didengar oleh bahaim, oleh binatang-binatang. Dan sebab itu jemaah berdoalah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Sebab orang kalau dah diazab dalam kubur, jangan bermimpi untuk selamat di akhirat. Kerana azab kubur adalah raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Dia jadi satu taman di taman surga atau satu lubang daripada lubang api neraka. Kalau seorang selamat diazab di dalam kubur, insya-Allah dipermudah urusannya di akhirat. Tapi kalau di kubur saja dia dah susah, jangan bermimpi dia akan senang di akhirat. Bahawa azab yang akan diterima jauh lebih dahsyat, lebih berat daripada yang diterima dalam kubur. Itu sebabnya Allah katakan dalam surah Ghafir, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Orang diazab siang dan malam. Siapa tu? Fir'aun dan bala tenteranya. Pagi sampai petang, petang sampai pagi, begitu seterusnya. Sampai datang hari kiamat, Allah perintahkan adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Wahai malaikat, tarik tu Fir'aun dan bala tenteranya, masukkan kepada azab yang lebih dahsyat daripada yang diterima di alam kubur. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua dan para penonton daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah, kita jawab soalan yang ada yang datang lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Apakah boleh memakai kain yang berbahan campur antara sutra 60% dan katun 40%? Jangan dipakai. Sebab apa? Sebab seseorang yang dah membiasakan memakai pakaian yang diharamkan untuk lelaki,
lalu dipakai juga. Mula-mulanya sikit, lama-lama nanti terbiasa dan hujung-hujungnya full sutra. Sutra hanya boleh untuk para wanita. Kalau untuk lelaki, haram. Okey? Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Apa hukumnya ketika sujud jubah atau sarung mengenai bahagian telapak kaki bagi lelaki? Ini terpijak atau sengaja isbal? Kan itu. Kalau terpijak, kan kadang-kadang kita pakai kain pelikat tengah solat, lepas tu kemudian terjatuh dia kain pelikat tersebut. Akhirnya terpijak, maka ini tak ada masalah. Tapi kalau sengaja untuk isbal, maka ini salah dan haram hukumnya. Sebab apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Yang di bawah mata kaki atau buku lali daripada kain untuk lelaki, maka dia bahagian daripada api neraka. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Nenek Yahudi tadi, cerita tentang nenek ni. Nenek Yahudi tadi memberi kabar tentang azab kubur sebelum turun wahyu. Dari mana pula nenek ini tahu? Dari ustaz dia lah. Walaupun Yahudi, dia hadir di majlis ilmu. Ustaz dia yang bagi tahu. So ustaz dia sebahagian ada yang betul, ada yang salah. Pada ahlul kitab ni bukan semua pula rosak. Sebahagian betul, sebahagian salah. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tergelintir daripada mereka. Sebahagian mereka menyembunyikan yang hak. Sementara mereka tahu. Jadi bukan semuanya. Itu sebabnya ada orang Yahudi yang beriman kepada Allah. Yang beriman tu yang menyampaikan kepada mereka. Kerana mereka hadir di majlis ilmu. Jadi kalau orang Yahudi hadir di majlis ilmu, dapat ilmu juga. Orang Islam kalau tak duduk di majlis ilmu, bongak juga. Hanya modalkan berjanggut. Hanya modalkan pakai kopiah. Tak jadi. Ilmu takkan datang dengan hanya merubah casing. Ilmu datang kalau duduk di majlis ilmu. Okey? Allah Ta'ala. Tengok soalan. Kalau ada soalan cepat. Sebelum masa habis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat solat sihir, sebahagian jemaah terkadang suaranya berbisiknya agak keras sehingga mengganggu jemaah yang lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Tak boleh mengganggu orang yang solat. Tak boleh mengganggu orang solat dengan apa cara sekalipun. Termasuk dengan tulisan-tulisan di baju t-shirt kita ada tulisan hidup sudah susah, jangan dibuat susah. Pakai t-shirt, solat dan orang yang di belakangnya terbaca. Kebetulan dia tengah ada problem hidup. Hidup memang susah. Hidup sudah susah, jangan buat susah. Lepas solat dia pergi belakang gantung diri. Jadi tak boleh ganggu orang seperti itu. Termasuk juga ganggu dengan suara-suara yang bising. Kononnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Sudah kuat-kuat. Mulut bau jering. Perokok tegar. Baunya dari jarak sekian dan sekian dah terbau. Apa yang berlaku? Tak khusyuk orang solat, dan ini adalah mengganggu orang lain solat dan berdosa. Tak boleh mengganggu orang lain solat. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, sila. Apa hukum mengikuti olahraga Muay Thai?
Kalau tujuannya dia apapun lah, Muay Thai ke, karateka ke, taekwondo ke, silat ke, apa sajalah. Kalau tujuannya hanya untuk belajar, menjaga diri, maka ini boleh. Dan ini dituntut dalam Islam. Bahkan Nabi SAW perintahkan apa? Alimu auladakum as-sibaha. Ajarkan anakmu berenang, memanah, berkuda. Untuk apa ni jemaah? Kalau seandainya tiba-tiba datang musuh, maka kamu siap. Siap main panah, siap berperang. Itulah ceritanya. Bukan untuk memerangi, tapi siap berperang ketika engkau diserang. Untuk mempertahankan diri, bukan untuk menzalimi orang. Begitu juga kalau kita belajar karateka, kalau kita belajar Muay Thai, tujuannya hanya untuk menjaga diri. Kalau mana tahu ada orang jahat kepada kita, kita boleh jaga diri. Itu yang tujuannya, tak ada masalah. Tapi kalau tujuannya untuk diperlombakan, dan kemudian dari sana ada orang bayar, bayar taruhan, itu judi, itu semuanya haram. Itu semuanya haram. Biasanya memang macam tu. Kau pilih yang mana? Si atau si B? Si A. Aku sekian. Aku menang sekian. Akhirnya taruhan menang, kan dibayar. Itulah dia. Itu duit judi itu jemaah. Apapun alasannya. Judi tetap haram. Okey. Tapi biasanya orang-orang kadang-kadang jemaah, kalau belajar Muay Thai itu, yang belajar Muay Thai, belajar taekwondo, karateka, yang jadi mangsa tu kanak-kanak kecil. Kawan yang dia tak pandai, disepaknya masih. Tapi kalau musuh dia datang betul-betul, dia pula lari. Ya kan? Allah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Kenapa Ustaz tidak isi kajian tentang sirah di Al-Hijrah ini Ustaz? Dah isi pun. Tapi bukan di Al-Hijrah. Di studio Asil. Setiap minggu. Ini dah 72 pertemuan. 72 pertemuan. Mula sebelum Nabi lahir, sampai cerita dah di Perang Khaybar. Di tahun ke-7 Hijriah. Berapa lama tu kita. Okey. Tapi di Al-Hijrah belum ada lagi. Okey. Ni dengar ni. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, sila. Apakah diperbolehkan mengadakan atau menghadiri kajian berbayar menggunakan tiket? Misalnya kajian yang diselenggarakan di ballroom hotel. Okey, jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian tempat, sebahagian kawasan sukar untuk mendapat majlis ilmu. Sukar mengadakan majlis ilmu di masjid atau di surau. Sukar. Tetapi akhirnya bolehnya di mana? Hanya bolehnya di qa'ah, di hall, di ballroom hotel. Akhirnya mereka mengaji di sana. Tak ada tempat masjid, tak ada surau-surau, tak ada. Ada yang seperti itu jemaah. Kita kan sebutkan pula nama negeri-negeri kan. Ada negeri-negeri yang tak boleh mengadakan majlis ilmu di masjid dan di surau. Jadi kalau kita, terutama kajian sunnah ni, kalau nak mengaji di mana? Di hotel-hotel, di ballroom, di qa'ah. Mengadakan di sana. Maka kalau seandainya kes yang seperti ini, tak ada tempat mengaji, orang nak mengaji juga, dan ballroom tu bukan free, bayar. Akhirnya dia ambil daripada peserta iuran lah, sekian-sekian. Satu orang contoh 100,000 untuk mengaji di sana juga, untuk sekalian breakfast dengan lunch. Tak ada masalah. Tetapi kalau dijadikan itu sebagai satu bisnis, maka ini adalah satu kesalahan besar. Kalau dijadikan itu sebagai satu bisnis, ditengok aja berapa orang nih. Patutnya kosnya ni boleh ditanggung setiap orang, mungkin kosnya cukup 100,000 contoh. Tetapi kebetulan peminatnya ramai, di-up ajalah 200,000. Pasti ramai juga. Daripada 100,000 per orang, kali ada 1,000 orang, berapa banyak itu? Dibagi-bagi kepada panitia. Itu yang salah. Tapi kalau hanya untuk keperluan sewa tempat, ada breakfast, ada lunch, kemudian ada mungkin pembuatan buku, maka tak ada masalah seperti ini. Okey? Allah Taala alam bisawab.
Dah lah. Tik lagi. Cukuplah dulu ya. Itu saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini yang betul datang daripada Allah. Silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejalanan saya sendiri. Kepada Allah saya minta ampun dan kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.